Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Chin. Selaku pensyarah untuk subjek ataupun kursus murid dan pendidikan bagi kelas G 2.6. Jadi saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syalin Azmin Ismail, daripada kelas G 2.6, ingin membentangkan berkenaan dengan KIT yang telah saya bina. Tapi sebelum tu, saya harap doktor dan ahli keluarga sentiasa sihat dan minta dijauhkan daripada penyakit yang sedang berjangkit sekarang ini, yang diberi nama COVID-19. Jadi saya harap doktor dan ahli keluarga dapat duduk di rumah, jaga diri dan minta dijauhkan dari penyakit tersebut. Tanpa membuang masa, KIT yang telah saya bina semasa mengikuti kursus seni dalam pendidikan adalah ini, berupa tianggul. Jadi, kenapa tianggul? Dalam seni dalam pendidikan, tujuan saya untuk membina tianggul ni adalah untuk mengajar murid tentang kemahiran menjaringkan gol. Jadi dengan adanya tianggul yang kita boleh dapati ni mudah saja, hanya menggunakan pipe PVC saja kita boleh menghasilkan tianggul sebegini yang seakan-akan tianggul sebenar, untuk memberi pendedahan kepada murid tersebut bagaimana melakukan kemahiran menjaringkan gol. Jadi sebagai seorang guru adalah penting untuk mengubah suai, inovasikan peralatan yang sedia ada untuk memudahkan atau melancarkan aktiviti PDPC pada sesi kelas tersebut. Tanpa membuang masa, untuk memenuhi kriteria yang telah diminta oleh kursus tersebut, di mana berdasarkan KIT perlu menjelaskan 3 aspek, di mana pendekatan yang bersesuaian, strategi pengajaran dan juga kaedah. Jadi, apakah pendekatan, strategi dan juga kaedah yang saya akan guna pakai, yang saya rasa bersesuaian dengan KIT yang telah saya bina? Yang pertama sekali, pendekatan yang saya akan guna pakai adalah pendekatan induktif. Seperti yang kita tahu, pendekatan ada banyak, tapi pendekatan yang saya rasa bersesuaian dan berkesan dengan KIT saya adalah pendekatan induktif. Sebelum tu, apa itu pendekatan induktif? Seperti yang kita tahu, pendekatan induktif ni adalah pendekatan di mana prosesnya adalah daripada khusus kepada umum. Jadi sesuatu yang khusus akan pergi kepada generalisasi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan lagi proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut semasa di dalam kelas. Sebagai contoh, dalam konteks pengajaran bahasa Melayu, untuk kata adjektif, kita ada 9 kata adjektif. Jadi cikgu boleh memberikan contoh-contoh salah satu kata adjektif tersebut sebelum memberikan ataupun bergerak kepada tajuk yang besar tentang contoh yang telah diberikan. Untuk lagi senang dilihat adalah cikgu memberikan contoh perasaan seperti marah, sayang, rindu dan sebagainya. Itu adalah contoh kepada itu adalah perasaan. Jadi bila bergerak kepada generalisasi, ianya adalah kata adjektif perasaan. Tadi adalah contoh-contoh perasaan, dan bila kita tafsirkan, itu adalah kata adjektif perasaan. Jadi contohnya adalah seperti itu. Jadi pada pendapat saya, memang pendekatan induktif ni sangat berkesan dan mudah difahami oleh murid-murid di sekolah lah, dengan berdasarkan KIT yang telah saya bina. Untuk yang kedua pula, strategi seperti yang kita tahu, kita ada 4 strategi, iaitu berpusatkan guru, berpusatkan murid, berpusatkan bahan dan juga tugasan serta aktiviti. Jadi pada pendapat saya ataupun pada pengamatan saya, untuk KIT ini, strategi yang saya guna adalah strategi berpusatkan murid. Kenapa seperti yang kita tahu, berpusatkan murid ni adalah selari dengan pendidikan abad ke-21 pada masa kini, di mana murid lebih memainkan peranan yang
penting dalam proses pembelajaran mereka, di mana pada strategi ini, guru hanya bertindak sebagai pemudah cara dan facilitator kepada murid tersebut. Jadi kesemua proses pembelajaran dan pengajaran hanya tertumpu kepada murid, di mana murid akan mengendalikan proses pengajaran mereka. Dan seperti yang saya katakan tadi, guru hanya bertindak sebagai facilitator. Mengapa saya menggunakan strategi pengajaran berpusatkan murid ini juga adalah melalui strategi ini, komunikasi dua hala antara guru dan juga murid akan berlaku, kan? Jadi di situ kita akan mewujudkan satu situasi aktif di dalam kelas tersebut, di mana semua murid akan menjadi aktif dalam kelas. Jadi suasana kelas akan bertambah menjadi seronok dan murid akan lebih bersemangat ketika belajar. Dan mengapa memilih strategi berpusatkan murid ini juga adalah pada strategi ini murid diberi peluang untuk mengemukakan idea-idea serta pendapat-pendapat yang mereka ada tentang sesuatu topik yang dibincangkan dalam kelas. Jadi dalam strategi ini kita dapat lihat yang murid akan mencuba menjawab soalan, cuba memberi pendapat masing-masing, untuk topik yang dibincangkan. Jadi pada saya, strategi berpusatkan murid ini adalah satu strategi yang saya rasa sesuai dan berkesan bagi saya dan juga kid yang telah saya bina ini. Yang ketiga adalah kaedah ataupun teknik pengajaran. Jadi seperti kita tahu, kaedah ni ada 7 dan 1 teknik. Kaedah. Untuk kaedah yang saya sendiri rasa berkesan dan juga bersesuaian dengan kit saya adalah kaedah sumbang saran. Apa itu kaedah sumbang saran? Kaedah sumbang saran ni adalah di mana dalam balik kumpulan tersebut ataupun dalam satu situasi, murid-murid akan memberikan pandangan mereka secara masing-masing. Contohnya seperti guru memberikan sesuatu tajuk. Contohnya murid-murid sekalian, boleh berikan cikgu contoh keburukan media sosial. Jadi setiap murid di dalam kelas ini akan cuba menjawab dengan idea dan juga pendapat mereka sendiri. Jadi maksudnya kat sini adalah kaedah sumbang saran ni di mana murid-murid akan memberikan seberapa banyak mungkin idea tentang sesuatu topik yang diajarkan oleh guru tersebut. Jadi mengapa menggunakan kaedah sumbang saran adalah hal ini untuk bertujuan untuk membina keyakinan diri murid, berani mencuba dan juga menggalakkan semua murid aktif di dalam kelas untuk bersama-sama mengikuti aktiviti PDPC agar mereka tidak terlepas daripada sesi ataupun pengajaran yang cikgu berikan semasa di dalam kelas. Jadi di sini kita akan dapat lihat murid akan lebih aktif, akan lebih peka, akan memberikan tumpuan yang sepenuhnya semasa guru sedang mengajar di dalam kelas. Jadi setelah saya pun telah menerangkan 3 aspek yang diminta dalam soalan tugasan. Jadi yang pertama sekali, pendekatan yang saya aplikasikan adalah pendekatan induktif, iaitu daripada khusus kepada umum. Yang kedua, strategi pengajaran yang saya guna pakai adalah semestinya strategi berpusatkan murid, yang ini selari dengan pembelajaran abad ke-21, di mana pembelajaran perlu berpusatkan kepada murid dan tidak lagi kepada guru, iaitu kaedah tradisional ataupun kita panggil grassroots. Dan yang ketiga sekali adalah kaedah pengajaran. Semestinya saya memilih dan saya rasa kaedah sumbang saran adalah satu kaedah yang bersesuaian, yang perlu diaplikasikan dan perlu diguna pakai dalam aktiviti PDPC
yang telah saya rancang. Jadi untuk lebih jelas, kita boleh lihat di dalam rancangan pengajaran harian yang telah saya buat. Dan saya telah lampirkan gambar ini di dalam RPH tersebut untuk memudahkan urusan pemeriksa. Jadi secara kesimpulannya, sebagai seorang guru perlulah merancang aktiviti dengan rapi dan juga bersistematik untuk mendapatkan hasil ataupun untuk mencapai objektif pengajaran pada hari tersebut. Jadi di situ kita dapat lihat murid akan dapat menerima secara positif tentang apa yang telah kita ajar dan adakah mereka faham tentang proses pengajaran yang kita berikan. Jadi akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan ingin memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan pada video pemantangan ini. Jadi saya harap doktor dan ahli keluarga dapat dijauhkan daripada penyakit yang berjangkit seperti ini, COVID-19, dan kita semua berdoa dan berharap agar penyakit ini akan hilang di muka bumi ini, supaya kita dapat meneruskan aktiviti ataupun kuliah seperti sedia kala. Jadi saya akhiri pemantangan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.